Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Sekali lagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi kita sama-sama bertemu untuk meneruskan pengajian kita daripada sambungan bacaan surah Ibrahim. InsyaAllah untuk hari ini kita akan membaca bersama-sama daripada awal ayat 25 hingga ayat ke-33. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat yang nak buka Al-Quran, silakan ke halaman muka surat 259. Yang tidak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau. Sebentar lagi kami akan bawakan ayat-ayatnya jelas terus kepada anda. Baik, di kesempatan ini saya nak mengambil untuk menjawab salam pada semua sahabat-sahabat yang memberi salam daripada awal hinggalah akhir pengajian kita ini dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Diharapkan senantiasa berada dalam keadaan sehat sejahtera dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulakan pelajaran ini, seperti biasa, sahabat-sahabat yang saya kasihi, bantu saya untuk kita menyebarluaskan ilmu ini dengan menekan button share, boleh tak? Jadi saya mohon sangat-sangat sahabat-sahabat, sebelum kita mulakan, jom kita share dahulu, ataupun kita boleh tag pasangan kita, anak-anak kita, ahli keluarga serta kawan-kawan kita untuk sama-sama kita belajar mengaji Al-Quran, insya-Allah, ya.
Kalau mereka tak dapat belajar hari ini, mungkin malam nanti ataupun esok lusa mereka dapat belajar sekurang-kurangnya. Bila mereka dapat belajar dan mengamalkan daripada hasil perkongsian yang kita berikan, moga-moga kita juga terus diberikan pahala berkongsi ilmu yang bermanfaat. Baik, sahabat-sahabat. Dan yang keduanya, saya nak minta kita boleh tak dapatkan komen mudahnya mengaji Al-Quran. Kita nak tanamkan dalam fikiran kita dan kawan-kawan kita bahawa mengaji Al-Quran ini sebenarnya bukannya susah, bukannya payah, cumanya perlukan kepada fokus dan istiqamah, insya-Allah. Kalau kita istiqamah untuk terus belajar, lambat laun sudah pasti insya-Allah jika Allah panjangkan usia kita, dapat juga kita membaca Al-Quran dengan baik dan dengan lancar, insya-Allah. Baik, bagi memberkati majlis ilmu kita untuk hari ini, saya nak mengajak semua sekali sama-sama, insya-Allah kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah sama-sama, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Okey, semuanya dah bersedia ke belum ni? Kalau dah bersedia, jangan lupa belanja saya thumbs up dan juga heart, insya-Allah, bagi kita menyemarakkan pengajian kita untuk kali ini. Baik teman-teman, sahabat-sahabat, sebelum kita mulakan terus perbacaan ayat, kita dianjurkan sebelum baca Al-Quran dengan membaca lafaz isti'azah. Kita mohon perlindungan dengan nama Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang direjam. Jadi kita mulakan insya-Allah dengan lafaznya makhrajnya dipangkal kerongkong satu harakat, ain berbaris dhammah di pertengahan kerongkong makhrajnya dengan dua harakat. A'udzu billah, zal di hujung lidah baris dhammah, Zubillah, lafz jalalah ini dibacakan dengan nipis dua harakat. A'udzu billahi minasyaitan, juga dua harakat. Nirrajim, dan di akhir baru dirapatkan mulut. Jangan baca syaitanir rajim, itu tak betul ya. Sama-sama insya-Allah kita dengarkan sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Baik, terus kita masuk kepada ayat yang pertama hari ini, ayat yang ke-25 daripada surah Ibrahim. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis ya, poin-poin yang penting yang saya sampaikan. InsyaAllah hari ini juga kita akan melihat satu hukum yang kita pernah sentuh sebelum ini, iaitu hukum nun wiqayah ataupun nun wasal ataupun nun penyambung. Jadi tajuk hari ini juga, selain pada bacaan ayat-ayat Al-Quran yang akan kita baca, satu tajuk khusus yang dikira sebagai bacaan gharib, bacaan yang jarang-jarang kita jumpa di dalam Al-Quran ini, tetapi kena pastikan bacaan itu betul bila kita berjumpanya. Jadi pelajaran hari ini adalah pelajaran yang juga tidak kurang pentingnya. Saya nak harap sahabat-sahabat tolong bantu saya sharekan supaya pelajaran kita hari ini juga dapat dimanfaatkan oleh mereka yang berada di sekeliling kita. Tu hamzah atau baris dhammah bertemu hamzah yang bertanda mati asli. Tu bukan tuk jadi huruf kaf, ataupun tu jadi huruf ain. Di sini huruf hamzah. Tu ti 4 atau 5 harakat. Unkulaha, ha makhrajnya dipangkal kerongkong. Unkulaha kullahi, ha pedas makhrajnya di pertengahan kerongkong, baris kasrah 2 harakat. Tu'ti ukulaha kulla hinin. Di sini hukum iqlab,
Nun ini asalnya tanwin baris 2 di bawah. Tetapi sahabat-sahabat, kalau lihat di sini, kita akan nampak nun itu baris kasroh saja, tetapi ditemani dengan mim kecil. Tapi sebenarnya ini merupakan kasrotain, 2 baris di bawah. Tetapi beginilah cara Al-Quran Rasam Usmani ditulis apabila berlakunya hukum iqlab, iaitu ditulis nun baris kasroh ditemani dengan mim kecil yang ekornya ke bawah. Selepasnya datang huruf ba, maka cara bacaannya ialah ditukarkan bunyi nun kepada bunyi mim, daripada hainin jadi hainim. Tetapi jangan lupa panjangkan 2 harakat. Kulla hainim, baru masuk biidzal. Hujung lidah mesti keluar di antara 2 gigi menyentuh 2 gigi depan di atas. Biizni rabbiha. Kemudian ada qaf lam ya, waqaf qili ni afdal diwaqafkan. Dan ibtidak terus pada wa yadh. Dot pula makhrajnya di mana? Di tepi lidah, kanan ataupun kiri mengikut keselesaan masing-masing. Wa yadribullah. Ini lafzul jalalah dibacakan dengan tebal 2 harakat. Hul amsa sa, am itu izhar syafawi, sempurnakan saja jangan panjang. Amsalalin, mata bergerak dulu, mulut sebut amsa. Kita dah nampak dah lam itu baris fathah. Jadi mata jangan tunggu di situ, mata terus tengok di bawah, dia nak masuk ke dalam lam baris kasrah bertemu nun yang bersabdu. Amsalalin, 2 harakat wajibul ghunnah, mesti dengung di situ, jangan tak dengung. Linnasi la'allahum, masuk saja hum, jangan panjang. Di sini izhar syafawi, terus masuk yatazakkarun, baru berhenti. Sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat ma'rif disukun di situ. Sahabat-sahabat, tarik nafas, kita cuba baca ayat ni bersama-sama. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatazakkarun. Baru berhenti di situ, tapi berhenti pada ayat lah ya, jangan berhenti belajar lagi. Baru ayat pertama ni, sepatutnya masih bersemangat semuanya insya-Allah. Sekali lagi, tarik nafas, kita praktiskan ayat ini. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatazakkarun. Okey, dapat belajar sesuatu. Jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa, boleh tak saya dapatkan komen Alhamdulillah. Yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar. Saya ucapkan selamat datang ke kelas pengajian Al-Quran Cepat Quran bersama dengan saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran anda hari ini. Baik, masih bersemangat semuanya. Jangan lupa belanja thumbs up dan juga heart. Dan jom kita lihat ayat yang seterusnya, ayat yang ke-26, ayat yang kedua untuk hari ini daripada surah Ibrahim. Wa mathalu kalimatin, ini semuanya satu harakat. Kita praktis sama-sama ya. Wa mathatha di hujung lidah. Wa ma, bukan wa ma, jangan nganga luas. Kalau jadi wa masa, itu jadi kemelayuan. Ini mestilah wa mathalu kalimatin. Di sini izhar halqi. Semuanya di sini satu harakat. Wa mathalu kalimatin, satu semuanya di sini. 1 2 3 4 5 6 7. 7 perkataan yang pertama ini semuanya satu harakat. Kalimatin, dan tin ini juga izhar halqi. Jelaskan saja tanwin yang selari. Sahabat-sahabat nanti akan perhatikan, akan jumpa tanwin yang selari dan yang tidak selari sebegini. Nampak tak? Yang ini selari atas dengan bawah, yang ini tidak selari, atasnya sedikit ke depan, bawah sedikit ke belakang. Berarti
Di sini hukum izhar halqi dan di sini bukan hukum izhar halqi. Pasti sama ada hukum ikhfa ataupun idgham. Kita lihat di sini tanwin bertemu kaf jadi ikhfa hakiki. Jadi di sini kena samarkan dua harakat. Khabisatin gitu saja, bukan tin lagi dah. Yang tin yang ini. Kalimatin khabisatin. Dua harakat. Kasyajaratin. Kasyajaratin. Di sini izhar halqi. Tanwin yang selari. Nampak tak? Khabisa. Yang ini saya bagi tahu tadi nun wiqayah ataupun nun penyambung. Tajuk hari ini penting, saya bagi tahu sekali lagi. Penting. Jadi mohon sahabat-sahabat share dahulu sebelum saya nak cerita ni. Kalau ramai yang share, saya cerita detail yang ni macam mana kita nak bagi tahu bila bacanya bagaimana. Bukan sekadar bacaannya tetapi bagaimana untuk membacanya. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tolong share ya. Kalau saya ini penting, tolong tulis apa yang saya nak bagi tahu ini satu persatu. Saya dah bagi tahu dah sebelum ini, tetapi biasalah mengaji ini kena diulang-ulang. Bila selalu diulang-diulang, insya-Allah kita akan dapat melekat dalam fikiran kita. Tolong ingat perkara ini. Apa dia? Bila berjumpa dengan mana-mana kalimah yang berakhir dengan tanwin. Kita lihat di sini. Kalimah yang berakhir dengan tanwin. Ini tanwin kan? Kalimatin, satu kalimah. Khabisatin, satu kalimah. Kasyajaratin, satu kalimah. Khabisatin, satu kalimah. Mana-mana kalimah yang berakhir dengan tanwin dan datang selepasnya hamzah wasal ataupun alif lam. Hamzah wasal itu apa? Huruf alif yang ada macam kepala sad di atasnya itu. Itulah namanya hamzah wasal. Saya ulangi sekali lagi. Mana-mana kalimah yang berakhir dengan tanwin dan datang selepasnya hamzah wasal ataupun alif lam, maka dia di-applykan ataupun diguna pakai kaedah nun wiqayah ataupun nun wasal. Bagaimana? Ada tiga langkah. Tolong tulis. Langkah yang pertama, huruf yang berbaris tanwin itu dikurangkan satu baris. Kalau ron jadi ro, kalau ban jadi ba, kalau tin jadi ti, kalau un jadi u. Kalau di sini tin jadi ti. Khabisatin jadi khabisati. Step yang pertama. Step yang kedua, didatangkan nun. Sebab itu dia namanya nun penyambung ataupun nun wasal ataupun nun wiqayah. Didatangkan nun. Jangan pula pandai-pandai pergi ambil pen, pergi tulis nun di sini. Kita datangkan dalam fikiran kita, cukuplah ya. Tetapi dalam Al-Quran Imla'i, kalau sahabat-sahabat yang menggunakan mungkin zaman ibu kita, zaman ayah kita dulu menggunakan Al-Quran Rasam Imla'i, memang ada nun kecil di sini. Memang tertulis nun kecil di sini. Baik. Kita bicara tentang Al-Quran Rasam Usmani ya sekarang ini. Memang kaedah yang saya kongsikan adalah kaedah cara penulisan Al-Quran Rasam Usmani. Kalau dalam Rasam Imla'i, kalau yang dua harakat mat asli pun dia buat macam dhammah tu macam terbalik itu. Itu lain, itu kita tak nak bicarakan. Kita nak bicarakan tentang Al-Quran Rasam Usmani. Baik. Mana-mana kalimah yang berakhir dengan tanwin dikurangkan satu baris. Yang pertama, step yang kedua didatangkan huruf nun, dan step yang ketiga, nun yang kita datangkan itu diberikan baris kasrah. Maksudnya di sini jadi khabisati nijtusat. Nun baris kasrah naik di atas jim yang bersabdu, jadi ada qalqalah di sini. Ada pantulan. Khabisati nijtusat. Begitu bacanya. Dapat tak dapat ni? Banyaklah kita jumpa contoh-contoh yang sebegini sebelum ini, dan kita akan berjumpa lagi banyak lagi dalam contoh-contoh yang begini. Jadi sahabat-sahabat, mau tidak mau, orang kata apa? La Buddha bahasa Arab kata. Maksudnya mau tidak mau mesti kena kuasai. Khabisati nijtusat. Saya tahu ramai yang bila bertemu begini tak tahu nak baca macam mana. Blank. Ada yang baca khabisati nijtusat. Padahal satin ijtusat. Padahal macam-macam. Tapi yang sebetulnya di sini dibaca khabisati nijtusat. Sat di hujung lidah ada bunyi hamas, bunyi angin di situ. Ikhfa hakiki di sini. Samarkan dua harakat. Tetapi di sini semua jelas. Diharapkan saya nak tengok dulu komen daripada teman-teman. Belajar sesuatu tak? Belajar sesuatu tak daripada huraian yang saya cuba sampaikan di sini? Minta berikan sedikit komen
sebelum saya nak pergi kepada ayat dan perkataan yang lain. Saya takut nanti saya dah pergi ke depan, yang ni pun sahabat-sahabat masih lagi blur, masih lagi kurang jelas. Saya tak mahu macam tu. Tolong bagikan sedikit komen, okey ke tak okey, boleh ikut ke tak boleh ikut, boleh faham ke tak boleh faham, supaya kita tahu kalau perlu kita ulang ataupun perlu kita teruskan. Minta berikan sedikit komen. Saya menanti komen daripada teman-teman. Saya menanti komen daripada teman-teman yang boleh ikut. Boleh tak komen boleh ikut ataupun boleh faham, supaya saya tahu yang sahabat-sahabat boleh ikut apa yang cuba saya sampaikan ini. Ya, di sini kita baca khabisatin nijtusat. Jangan baca khabisatin tusat atau khabisatij tusat. Yang betulnya ialah khabisatin nijtusat. Baik. Tolong berikan komen. InsyaAllah saya menanti komen daripada teman-teman. Farhan, ada komen? Boleh ikut? Alhamdulillah jelas. Oh, okey. Okey. Ada yang komen Alhamdulillah jelas. Jadi, diharapkan sahabat-sahabat jelas di sini ya. Yang mana yang kurang jelas ataupun yang baru bersama dengan kita, kalau nak tengok balik nanti bila habis live ini, boleh replay balik, tengok balik bahagian ini, tengok minit pelajaran yang ke berapa. Nanti cuba replay balik bahagian ini, huraian yang saya bagi tahu tadi itu, insya-Allah diulang sampai dapat betul-betul menguasainya. Baik, kita teruskan dulu. Ikhfa hakiki di sini samarkan dua harakat. Fauqil ar. Ra di sini dibaca dengan tebal. Ar, jangan baca ar tetapi ar. Dad makhrajnya di tepi lidah, saya bagi tahu tadi. Min fawqil ardi ma laha min di sini ikhfa, disamarkan dua harakat dengan tebal. Ma laha min, dua harakat. Baru masuk qarar. Jangan baca min qarar, itu tak betul ya. Min qarar, baru berhenti. Jom kita dengarkan dahulu ayat ini. Tarik nafas, kita baca bersama-sama. Tetapi di sini jangan lupa, di sini nanti di-applykan hukum nun wiqayah ataupun nun wasal ataupun nun penyambung. Jom kita dengarkan bersama-sama ayat ini. Tarik nafas sahabat-sahabat. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ard. Kemudian saya akan ibtidak balik kepada kasyajaratin. Kasyajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dapat ya, diharapkan. Sekali lagi kita tarik nafas dan baca ayat ini bersama-sama. Wa mathalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ard. Kasyajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Barulah berhenti di situ. So far macam mana? Okey ke okey? Belajar sesuatu ke tidak? Kalau anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, saya merayu dan mengajak sekali lagi untuk kita panjang-panjangkan dengan menekan button share. Boleh tak? Yang mana yang tak tahu button share kat mana Ustaz? Tengok belah kiri itu. Belah kiri. Bawah itu. Kalau kita tegakkan telefon, tengok belah kiri. Bawah itu ada button share. Boleh tolong saya untuk kita kongsikan. Baik, sahabat-sahabat, jom kita teruskan pelajaran yang seterusnya ini. Tapi sebelum itu, marilah sama-sama kita niatkan pahala ayat suci Al-Quran kita hari ini. Moga Allah kirimkan juga pahalanya kepada pasangan kita, anak-anak kita, khususnya kepada ibu ayah dan guru-guru kita yang masih hidup dan ataupun telah meninggal dunia. Baik, kita lihat ayat yang seterusnya ini. Saya bagi tadi hujung lidah itu keluar, mesti tip of the tongue. Kalau boleh saya tunjukkan di sini Farhan ya. Ujung lidah ini, ujung tip of the tongue ini keluarkan di antara dua gigi. Yuthabbitullah. Lafzul jalalah dibacakan dengan tebal di sini, dua harakat.
Yusabbitullahu alladhina amanu. Dua harakat. Bil qawlis. Lam barikasrah terus naik di atas sa yang bertanda sabdu. Di sini alif lam syamsiah ya, lamnya tidak dibunyikan. Bil qawlis sabiti fil haya. Fil bukan fil, beza fa barikasrah bunyi fi, bukan bunyi fe ya. Jangan baca fil, baca fil. Fil haya, ha pedas. Hayatid dunya. Di sini jadi izhar mutlak. Izhar mutlak dijelaskan. Jangan dibacakan dengan wajah idgham bi gunnah. Jangan dibacakan masuk beserta dengung, tapi bacalah dengan jelas sahaja. Dunya, jangan baca dunya. Ya, itu salah. Nun mati bila bertemu ya dalam hukum izhar mutlak, nunnya ada tanda mati. Manakala nun mati bila bertemu ya dalam hukum idgham bi gunnah, nunnya kosong tidak bertanda. Minta ada yang tolong tulis. Penting ya yang saya bagi tahu ini. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ta marbutah bila waqaf ditukarkan kepada bunyi ha, dan ta-nya diberikan ataupun ha-nya diberikan tanda mati mendatang kalau waqaf. Kalau kita wasal, ta-nya kekal bunyi ta dengan baris kasrah. Wa fil akhirati wa yudhillullah. Itu kalau nak sambung. Kalau kita waqaf, akhirah waqaf dan terus ibtida pada wa yudhillullah. Dibacakan dengan tebal, lafz jalalah dua harakat. Wa yudhillullahu adh-dhalimin. Kemudian wa yaf'alullahu ma yasha'. Waqafkan hamzahnya, diberikan tanda mati mendatang. Yasha'. Barulah berhenti. Jom kita dengarkan. Tarik nafas, kita bacakan bersama-sama ayat ini. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Berhenti di situ. Okey, tenang-tenang, tarik nafas, lepaskan, tenang. Siapa nak minum air silakan. Muka kena ada senyum, dan saya yakin dan percaya senyuman anda pasti menarik dan manis insya-Allah. Baik sahabat-sahabat, tenang-tenang, kita nak teruskan ayat yang seterusnya ini. Sebelum kita teruskan, sekali lagi saya merayu dan mengajak teman-teman untuk menekan button share ya, khususnya yang belum lagi berkongsi, khususnya dengan pasangan dan anak-anak mereka. Kita nak ajak kita, kalau boleh dengan ahli keluarga kita, dapat belajar mengaji ramai-ramai insya-Allah. Jom kita lihat ayat yang seterusnya. Alam tara ilal ladzi. Alam izhar syafawi, jangan panjangkan. Mim mati yang ada tanda mati asli ini jelaskan saja. Alam tara ilal ladzina baddalu. Ini dalnya bersabdu, lu dua harakat. Ni'matallah. Lafz jalalah ditebalkan dua harakat. Kufran idgham bi gunnah. Daripada kufran datang waw jadi masuk beserta dengung. Tolong tulis ya. Masuk beserta dengung, kadar panjang dua harakat. Kufran wa ahallu wa a di pangkal kerongkong, ha di pertengahan kerongkong. Wa ahallu qaumahum. Sempurna saja hum, jangan panjang. Teruslah. Darul bawar, ro-nya jadi tebal. War, jangan baca war. Darul bawar, tak betul. Mestilah darul bawar. War, gitu ya. Kemudian barulah berhenti. Jom kita baca dahulu ayat ini. Tarik nafas, kita baca bersama-sama.
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. Baru berhenti di situ. Okey, tapi jangan berhenti belajar, jangan ke mana-mana. Kita masih lagi belum tamat pelajaran kita hari ini. Sebelum itu, jika ada di kalangan sahabat-sahabat yang nak kami bantu belajar mengaji Al-Quran daripada asas, memperbetulkan makhraj huruf dan mempelajari hukum-hukum tajwid satu persatu dengan lebih sistematik dan tersusun, jangan lupa dan jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan buku asas dan tajwid serta rakaman buku tersebut yang dibimbing oleh saya sendiri, insya-Allah. Kalau nak dapatkan, jangan ke mana-mana. Dan kita juga ada berita gembira. Apa berita gembira tersebut? Sebentar lagi saya ceritakan di akhir pelajaran kita. Kalau nak tahu dan nak dapatkan buku serta rakaman tersebut, juga jangan ke mana-mana, insya-Allah. Tunggu sehingga akhir. Kita teruskan dahulu ayat yang seterusnya. Dengungkan di sini dua harakat wajibul gunnah. Jangan sesekali kita baca jahannama yaslaunaha, jahannama yaslaunaha. Tak betul. Di sini kena baca jahannama yaslaunaha. Dua harakat di sini. Nama ya bertemu sad, bukan ya bertemu sin. Kalau ya bertemu sin jadi yas. Ni ya bertemu sad jadi yas. Yaslaunaha. Dua harakat kalau kita nak sambung, kerana di sini waqaf sili afdal disambungkan. Wa bi'sal qarar. Dengarkan ayatnya. Jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Barulah berhenti. Dan ayat yang seterusnya, waja'alu lillah, dibacakan nipis dua harakat. Lillahi di sini disamarkan dua harakat ikhfa hakiki. Bukan an. Kalau an jadi izhar. Di sini nak kata nun pun tidak, dal pun tidak, dengan kadar panjang dua harakat. Dal. Di sini idgham bila gunnah, tanwin bertemu lam, masuk tanpa dengung. Daripada dal jadi dal. Ya, dal liyudillu ikhfa hakiki, dua harakat, samarkan. Sabili dan hanya diberikan tanda mati mendatang dan tidak terus pada qul tamatta'u, dua harakat. Fa wajibul gunnah dengungkan dua harakat. Fa inna masirakum bukan masi. Jadi sini huruf sad baris kasrah bunyi si. Masi dua harakat. Rakum izhar syafawi, jangan panjang, terus masuk. Ilan dengungkan dua harakat, barulah nar dan rohnya jadi tebal. Ilan nar. Baik sahabat-sahabat, tarik nafas, kita bacakan ayat ini bersama-sama. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. Berhenti. So far macam mana? Okey ke okey? Kita duk pompang ini, boleh ikut ke tak boleh ikut? Kalau sahabat-sahabat boleh ikut, boleh tak dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Kalau boleh belajar sesuatu, boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Dan yang baru bersama dengan kita, sekali lagi saya mohon dan saya rayu sahabat-sahabat untuk menjadi mata rantai menyambung usaha dakwah yang dimulakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dengan menekan button share. Insya-Allah kita kongsikan. Ballighu anni walau ayah. Ya, kita kongsikan insya-Allah ya. Kita lihat ayat yang seterusnya ini.
Bila lam bertemu lam, lam bertemu lam, dia sama sifat, sama huruf. Dia jadi hukum idgham di sini, terus masuk ke atas lam yang kedua. Qul li'ibadiyallazina amanu wa yuqimus shalah. Mim baris dhammah terus naik di atas sad. Jadi di sini huruf waw, huruf ziyadah, huruf alif yang bulat penuh ni huruf ziyadah, hamzah wasal dan lam. Ada 4 huruf di sini yang hanya ada pada tulisan dan tidak pada bacaan. Jadi mim baris dhammah terus di atas sad. Yuqimus salata wa ikhfa hakiki di sini, samarkan 2 harakat. Wa yunfiqu mimma, mim dengung dulu 2 harakat. Ma razaqnahum, razaq ada lantunan qaqalah surah di sini. Razaq dan qaf bila pantulan dia ada berbeza pada ba, jim dan dal. Qaf dengan ta bila pantulkan dibulatkan mulut, ba, jim dan dal dipepeskan mulut. Kalau teman-teman nak belajar dengan lebih detail tentang hukum qalqalah, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan buku asal dan tajwid serta rakaman buku tersebut daripada kami, insya-Allah. Di dalam bacaan kita ini, harian kita buat 1 hari 1 muka surat ini, dalam 1 ayat pun kadang-kadang banyak hukum-hukum tajwid yang bercampur-campur. Di dalam buku yang akan kami berikan itu, dia disusun dengan sistematik. Satu tajuk, didatangkan contoh-contoh, dibimbing oleh saya sendiri dengan bacaannya, kemudian tajuk yang lain pula, contoh-contoh yang lain pula. Begitulah seterusnya. Tapi kalau nak belajar dengan lebih tenang, lebih tersusun, lebih sistematik, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan buku asal dengan tajwid. InsyaAllah di akhir nanti saya kongsikan bagaimana untuk mendapatkannya. InsyaAllah tidak ada syarat yang besar untuk mendapatkan kedua-dua buah buku tersebut. Yunfiqu mimma razaqnahum sirran, masuk beserta dengung. Sirran 2 harakat. Wa alaniyatan, tanwin bertemu mim idgham bi gunnah. Asalnya wa alaniyatan, jadi wa alaniyatam. Tapi jangan lupa dengungkan 2 harakat. Wa alaniyatam min ikhfa di sini dengan tebal 2 harakat. Qab ada lantunan di sini qaqalah surah. Qabli ay, masuk beserta dengung 2 harakat. Ayyatiya yaumul, idgham bila gunnah. Daripada yaumun jadi yaumul. Yaumul la bai'u, samarkan di sini 2 harakat, ikhfa hakiki. Bai'u fihi wala khilal, baru berhenti. Jom kita dengarkan dahulu ayat ini. Tarik nafas, kita bacakan bersama-sama. Qul li'ibadiyallazina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum. Saya waqaf di situ dan saya akan ibtidak pada wa yunfiqu. Wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabl. Saya waqaf sekali lagi di sini untuk membantu teman-teman yang mungkin tidak sampai nafas. Kemampuannya bila ayat yang panjang ini, mereka tahu bagaimana untuk waqaf dan ibtidak balik. Kalau begini, saya waqaf qabl, saya akan ibtidak pada wa alaniyatan. وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Okey ya, sekali lagi kita bacakan ayat ini, tarik nafas, kita bacakan bersama-sama. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل
وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Baru masuk ayat yang seterusnya. Baik, kemudian di sini kita jumpa hamzah wasal. Hamzah wasal bila berada di awal kalimah, di awal ayat, bacalah dengan baris fathah. Jadi di sini kita baca Allahul ladzi, zi, bukan zi, jadi huruf zai. Di sini huruf zal, zi, dua harakat. Allahul ladzi khalaqas, kha di hujung kerongkong, qaf di pangkal lidah. Kha, qa, kha, qa, kha, qa. Dengarkan perbezaannya betul-betul. Jangan ada yang masih lagi keliru. Kerana kesalahan tertukar huruf merupakan kesalahan jali, kesalahan yang besar yang merupakan haram hukumnya dan berdosa. Jadi jangan sampai tertukar huruf, sahabat-sahabat. Kalau anda masih lagi keliru tentang huruf-huruf hijaiyah, yang mana kha, yang mana qa, yang mana gha, yang mana si, yang mana si, yang mana si, jangan bimbang, jangan risau. Dapatkan buku asal dan tajwid serta rakaman buku tersebut daripada kami, insya-Allah di akhir pelajaran saya kongsikan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa samarkan di sini dua harakat. Wa anzala minas samai ma'an iqra kiki fa akhraja bihi dua harakat marsilah qasirah minas thamarati rizqan lakum, berhenti di situ dan ibtidak pada wa sakhkhara lakumul, wa sakhkhara lakumul, mim baris dhammah naik terus di atas lam yang bertanda mati. Fulka litaj, fulka litaj, taj, taj ada lantunan di situ khafalah. Riya fil, ra jadi nipis di sini. Litajriya fil bahri bi amrih. Kalau waqaf, kalau wasal bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Dan ra-nya dibacakan dengan tebal di akhir. Kalau waqaf jadi bi amrih, kalau wasal bi amrihi dengan baris kasrah dua harakat. Kalau waqaf ibtidak pada وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ an idhar halqi, jelaskan saja terus masuk har, kemudian baru masuk ayat yang terakhir. Tapi sebelum kita masuk ayat yang terakhir, jom kita baca dahulu ayat ini bersama-sama insya-Allah sahabat-sahabat. Ayat ini juga agak sedikit panjang, kalau perlu saya pendek-pendekkan untuk membantu teman-teman yang tidak sampai nafas bagaimana untuk waqaf dan ibtidak pada tempat yang sesuai. Tapi sebelum itu, siapa nak minum air silakan izinkan saya. Bismillah. Baik, sahabat-sahabat, tarik nafas, kita bacakan ayat ini bersama-sama. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama. Saya waqaf di situ. Boleh berhenti sama ataupun sama ima pun boleh. Bergantung pada kemampuan masing-masing lah ya. Yang penting ibtidak balik itu tepat. Di sini kita ibtidak pada wa anzala minas sama. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Okey boleh ikut diharapnya. Sekali lagi sama-sama kita tarik nafas dan baca ayat ini. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa
السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Okey, tenang-tenang, tarik nafas, lepaskan. Kita sudah sampai kepada ayat yang terakhir untuk hari ini. Semua masih bersemangat? Kalau masih bersemangat, jangan lupa belanja thumbs up dan juga heart. Dan kalau boleh saya tahu yang bersama dengan saya ini ramai-ramai ini daripada mana? Dari negeri mana, daerah mana? Munculkan dan perkenalkan diri anda kepada saya dan kawan-kawan yang lain. Mana tahu suatu hari nanti kita dapat berjumpa dan bersua muka, insya-Allah. Baik sahabat-sahabat, kita nak teruskan ayat yang terakhir untuk hari ini. Sekali lagi yang baru bersama dengan kita, jangan lupa bantu saya untuk menekan button share, insya-Allah ya. Kita lihat ayat yang seterusnya. Wa sakhkhara lakum, di sini mim bari dhammah naik terus di atas shin yang bersabdu. Jadi alif lam syamsiah di sini lamnya tidak dibunyikan. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara empat atau lima harakat. Ibain. Kemudian wa sakhkhara lakumul mim bari dhammah naik di atas lam. Wa sakhkhara lakumul laila wan, dengungkan wan dua harakat, wajibul qunnah di sini nama hukumnya. Tolong tulis ya. Wan nahar, dan ra-nya jadi tebal. Har, jangan baca wan nahar, har tak betul ya, mestilah wan nahar, barulah berhenti. Kita dengarkan bersama-sama ayat ini. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. Barulah berhenti. Okey teman-teman dirahmati Allah, kita sudah sampai kepada bukan penghujungnya, tapi hampir-hampir kepada penghujungnya. Sekarang ini saya nak ajak semua sekali yang bersama dengan saya ini, jom kita baca sama-sama daripada surah Ibrahim ayat 25 hingga ke ayat 33. Jadi sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kita, kalau nak buka Al-Quran, silakan ke halaman muka surat 259. Yang tidak ada Al-Quran, jangan bimbang, sekejap lagi kami akan bawakan ayat-ayatnya kepada anda. Dan jika anda selama ini baca Al-Quran merangkak-rangkak, tergagap-gagap, nafas tidak cukup, makhraj huruf tidak ingat, hukum tajwid tak kenal, jangan bimbang, jangan risau. Selepas habis bacaan ini saya kongsikan bagaimana kami dapat bantu anda dengan kami memberikan buku asal dan tajwid serta rakaman buku tersebut. Kalau nak dapatkannya serta banyak lagi keistimewaan yang lain, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir pelajaran saya kongsikan. Baik, betulkan kedudukan, tarik nafas dan lepaskan. Kalau semua dah bersedia, sebelum itu sekali lagi bantu saya untuk menekan button share dan belanja thumbs up dan juga heart ya, insya-Allah. Jom kita tarik nafas dan kita bacakan bersama-sama, insya-Allah. Kita mulakan daripada 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض
كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. Sadaqallahul Azim. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Begitulah sedikit sebanyak perkongsian yang mungkin boleh saya sampaikan untuk ruangan kali ini. Diharapkan ianya sedikit sebanyak dapat membantu teman-teman dalam meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Bagi sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang nak mengikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa untuk follow dan like page Fatihah Learning Center. Yang belum lagi like dan follow page, kena like, kena follow. Kerana apa? Kerana setiap hari kami bawakan secara langsung terus kepada anda jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Jadi waktu-waktu saya bagi tahu tadi itu, sahabat-sahabat boleh allocatekan untuk kita sama-sama belajar mengaji Al-Quran. Waktu-waktu lain buatlah urusan kerja, urusan keluarga dan sebagainya, insya-Allah ya. Dan seperti mana yang saya janjikan tadi, jika ada di kalangan sahabat-sahabat yang bacaan Al-Qurannya terputus-putus, merangkak-rangkak ataupun tidak lancar, ataupun mungkin anda ada perasaan malu, ataupun mungkin anda bacanya dah bagus
Tetapi pasangan anda pula bacaan Al-Qurannya itu kurang lancar, kurang baik, ataupun anak-anak anda, mungkin anda boleh dapatkan buku asal dan tajwid daripada kami, kerana kita telah rakamkan kedua-dua buah buku tersebut. Keseluruhannya ada lebih daripada 200 video pelajaran hanya daripada rakaman buku asal dan tajwid sahaja. Belum lagi termasuk daripada rakaman bacaan Al-Quran yang akan kami berikan. Belum lagi termasuk dengan nota ringkasan asas tajwid yang akan juga kita berikan. Belum lagi juga termasuk dengan konsultasi eksklusif yang kita berikan kepada anda, yang bersama-sama dengan saya dan ahli-ahli cepat Quran yang lain, dengan mendaftar menjadi ahli cepat Quran. Jangan bimbang tentang komitmen, tidak ada yuran bulanan dan tidak ada yuran tahunan. Kalau anda nak kami bantu, anda benar-benar menghadapi masalah dalam membaca Al-Quran, dalam menguasai hukum-hukum tajwid dengan baik, jangan lepaskan peluang, kerana yuran keahlian hanyalah sekali sahaja untuk seumur hidup. Dan bersempena dengan pengumuman kerajaan, bersempena dengan PKP ini, kawalan pergerakan ini, pergerakan kita yang terbatas ini, kita menurunkan yuran keahlian hanya kepada serendah RM250 seumur hidup. Dapatkan 2 buah buku, lebih dari 800 video rakaman pelajaran, termasuk daripada 200 video rakaman buku asal dan tajwid, dan termasuk dengan konsultasi eksklusif. Maksudnya apa? Jika anda yang bersama kita menjadi ahli cepat Quran ada sebarang masalah, ada sebarang persoalan, ataupun ingin memperdengarkan bacaan, kita boleh set appointment, kita boleh buat video call walau di mana sahaja anda berada. Mungkin di semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia, ataupun di mana sahaja anda berada sekarang ini. Jangan jadikan jarak sebagai penghalang untuk kita belajar mengaji Al-Quran, insya-Allah. Jadi teknologi yang ada hari ini, gunakanlah, manfaatkanlah dengan baik untuk kegunaan dan kebaikan kita di dunia dan juga di akhirat. Jangan disalahgunakan, jangan digunakan untuk kita mengeji orang lain, mengutuk orang lain, ataupun menjatuhkan aib orang lain dan sebagainya, ataupun kita membuka aib kita sendiri dengan media sosial yang ada. Gunakanlah media sosial yang ada ini ataupun internet, IT yang ada hari ini untuk tujuan kebaikan. Sama ada anda nak dapatkan keahlian cepat Quran ini untuk diri sendiri ataupun untuk pasangan anda. Mungkin selama ini kita hadiahkan baju, kasut, beg tangan, telefon, macam-macam lagi lah. Tapi mana tahu hadiah kita kali ini sangat-sangat bererti untuk mereka di dunia dan juga di akhirat. Anda boleh hadiahkan 2 buah buku ini untuk diri sendiri ataupun untuk orang yang tersayang dengan mendaftar menjadi ahli cepat Quran. Dan jangan bimbang, tidak ada yuran bulanan dan yuran tahunan. Kalau anda akan lagi hidup lagi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, selagi itulah anda akan kekal menjadi ahli cepat Quran tanpa perlu membayar apa-apa juga bayaran selepas itu. Hanya sekali sahaja yuran keahlian untuk seumur hidup. Sahabat-sahabat ni rahmati Allah, kami tidak memaksa sesiapa. Jika anda merasakan mengikuti live ini sudah memadai, alhamdulillah, itu pun sudah cukup bagus. Tapi kalau anda benar-benar nak belajar makhraj huruf daripada asas, ataupun nak kami bantu anda menguasai ilmu-ilmu tajwid dengan baik, inilah tindakan yang perlu diambil, iaitu bersama kita mendaftar menjadi ahli cepat Quran dan dapatkan keseluruhan apa yang saya bagi tahu tadi itu. 2 buah buku, rakaman buku tersebut, rakaman Al-Quran yang kita berikan, nota ringkasan asas tajwid, konsultasi eksklusif, dan pelajaran akan ditambah dan diupdate daripada masa ke masa, dan dapatkan lagi macam-macam keistimewaan yang lain. Antaranya kita akan masukkan ahli ke dalam grup Facebook, close group cepat Quran kita. Kita berikan akses penuh pada rakaman pelajaran melalui aplikasi cepat Quran dan banyak lagi lah. Banyak lagi. Itu sebenarnya yuran keahlian itu bukanlah nilai ilmu yang kita belajar, kerana sesungguhnya tidak ada harga dan tidak ada nilainya untuk kita letakkan walaupun hanya kepada satu huruf ayat Al-Quran ini, kerana ianya merupakan milik Allah, kalam Allah. Ini merupakan kita hanya pemegang amanah untuk menyampaikan. Pihak kami hanya mengenakan yuran keahlian itu hanya untuk menampung sebahagian kecil sahaja kos terbitan buku, cetakan buku, kos penghantaran, sedikit kos rakaman, sebahagian kecil sahaja. Kos kita menyiapkan aplikasi, kos kita membuatkan rakaman di Facebook, di YouTube dan live kita setiap hari. Itu pun hanya sebahagian kecil sahaja. Yuran keahliannya bukan 25,000, bukan 2,500. Untuk hari ini, sepanjang tempoh kawalan pergerakan ini,
sahabat-sahabat hanya perlu membayar serendah RM250 untuk seumur hidup. Jadi jika anda adalah orang yang nak kami bantu untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran, jangan bertangguh lagi, boleh join kita hari ini dengan komen nak jadi ahli cepat Quran. Kalau nak, siapa yang nak keseluruhan yang saya bagi tahu tadi itu, komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Ataupun sahabat-sahabat boleh WhatsApp kami. Bukan sekarang, tunggu sekejap, saya jelaskan dahulu. Habis live ini, baru WhatsApp kami. Nombornya, siapa nak print screen, boleh print screen sekarang. 0111-621-7797. Ataupun boleh ambil pen, boleh ambil pensel, boleh tulis nombor tersebut. Nanti boleh WhatsApp kita. Jika anda tak tahu macam mana nak print screen Ustaz, saya tak ada pen nak tulis ni Ustaz, nak buat macam mana? Jangan bimbang, tuliskan nombor telefon anda di ruangan komen. Tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, biar kami yang hubungi anda. Kami akan bantu anda buat pendaftaran secepat mungkin, dan kita akan minta alamat rumah anda untuk kita postkan buku secepat mungkin ke rumah anda untuk anda mulakan pelajaran, insya-Allah bersama-sama dengan ahli cepat Quran yang lain. Sekali lagi, sahabat-sahabat yang mungkin pernah buat pendaftaran atas talian, mungkin boleh terus pergi ke laman web yang tertera di bawah ini, www.cepatquran.com, CAPATQURAN.com. Boleh terus buat pendaftaran di situ. Dan sekiranya ada masalah sepanjang anda nak buat pendaftaran itu, jangan malu, jangan segan, hubungi nombor yang tertera di bawah. Ya, insya-Allah sekali lagi, bagi mereka yang berhajat untuk bersama-sama dengan saya dan ahli kawan cepat Quran yang lain, saya nak mengajak, marilah bersama-sama kami dalam bahtera kita, dalam perjalanan murni kita ini untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran dengan menjadi ahli cepat Quran. Boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran, ataupun tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, ataupun terus WhatsApp kami ke nombor 0111-621-7797, ataupun buat pendaftaran di www.cepatquran.com. Dan ada lagi tambahan berita gembiranya, walaupun kita lebih prefer, kita lebih galakkan anda membuat bayaran yuran keahlian dulu sebelum kita proses penghantaran buku. Tetapi sekiranya rumah anda jauh daripada ATM dan anda tidak tahu bagaimana nak buat online banking, nak transfer yuran keahlian tersebut, kita boleh buat COD untuk mereka yang tinggal di Semenanjung Malaysia. Maksudnya, sahabat daftar dahulu, kita proses penghantaran buku, nanti bila buku sampai di rumah, bila anda terima, baru buat pembayaran. Bayar kepada orang yang menghantar buku tersebut, insya-Allah. Jadi, untuk mereka yang tinggal di Semenanjung Malaysia, tetapi kita lebih prefer anda daftar dahulu, buat pembayaran yuran keahlian, barulah kita proses penghantaran buku, dan kita akan bagikan prosedur dia, langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendapat akses keseluruhan pelajaran yang kita bawakan hari ini dan yang sebelum ini dan yang akan datang. Sekali lagi ya, sahabat-sahabat yang berhajat, jika ada sebarang persoalan, saya mungkin boleh luangkan 1 atau 2 minit yang terakhir ini. Jika ada persoalan untuk ditanyakan, khususnya mereka yang nak daftar jadi ahli, ataupun mereka yang dah jadi ahli, bagi mereka yang dah jadi ahli, kalau anda ada masalah, nak bertanya sesuatu, ataupun apa saja persoalan, hubungi nombor 0111-621-7797. Itu talian hotline kita ya. Kalau anda dah daftar jadi ahli pun boleh hubungi nombor itu. Yang belum lagi pun boleh hubungi nombor itu untuk kami daftar menjadi sebagai ahli cepat Quran. Baik, terima kasih Mak Nur Baharum yang komen nak jadi ahli. Kami akan reply message anda. Yang mana yang komen nak jadi ahli, kami akan reply komen tersebut, akan bagi satu link WhatsApp. Sahabat-sahabat minta tekan link itu, nanti dia akan bawa kepada WhatsApp juga, ke nombor yang tadi itu, kepada nombor admin kita. Kita boleh communicate daripada situ, insya-Allah. Dan kami akan bantu anda untuk membuat pendaftaran, dan tempoh promosi yuran keahlian yang diturunkan ini akan tamat apabila tamatnya PKP ini. Jadi anda jangan berlengah lagi, jangan bertangguh lagi, dapatkan keistimewaan dan kelebihan yang kami berikan dan kami tawarkan hari ini, insya-Allah. Ya, terima kasih yang lain. Siti Awang yang komen, tinggalkan nombor telefonnya, kami akan hubungi anda. Terima kasih Bitah Ayah Nurwati Hashim yang komen nak jadi ahli. Ataupun anda ada spesifik soalan nak tanya, boleh tanya, insya-Allah saya bersedia untuk menjawab. Kita bersiaran secara langsung kepada anda sekarang ini.
Terima kasih Maimun Abdul Talib, Tengku Faridah yang nak join jadi ahli. Kalau ada soalan, saya nak berikan 1 ataupun 2 minit yang terakhir ini untuk menjawab soalan anda. Buku ini secara fizikal kami akan postkan ke rumah anda, buku ini. Bukan kita berikan e-book, tidak. Kita berikan buku secara fizikal, cuma rakamannya itu kita berikan melalui 2 akses. Sama ada melalui aplikasi Cepat Quran ataupun melalui Facebook Close Group Cepat Quran. Kedua-dua medium tersebut anda akan dapat akses pada rakaman pelajaran. Dan untuk nak set appointment, nak tanya soalan ataupun nak bercakap dengan saya sendiri, anda kena buat appointment di nombor yang tertera di bawah, ya? Sama ada mereka yang dah jadi ahli ataupun yang belum lagi menjadi ahli. Baik, juga di kesempatan ini saya nak mengambil peluang untuk mengucapkan selamat hari lahir kepada pembantu saya yang saban hari bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, tapi tuan-tuan tak nampak dia di belakang tabir, Encik Farhan. Hari ini hari lahir dia. Sekejap lagi kita buat posting di page Fatihah Learning Center tentang hari kelahiran dia ni, birthday dia lah, ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih juga kepada dia yang selalu bersama dengan saya. Ayat-ayat yang disediakan di bawah ini semua dari segi technical part lah, banyak yang dibantu oleh dia. Saya ini hanya berada di hadapan sahaja bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, tapi di belakang saya ini ada beberapa lagi insan-insan yang mungkin anda tak nampak mukanya, tetapi sangat berbakti kepada agama ini. InsyaAllah semoga pahala ilmu yang dikongsikan ini juga diraih oleh mereka. Mereka akan diberikan pahala insyaAllah juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana bersusah payah untuk bersama-sama dengan saya. Kerana bukan senang tuan-tuan dan puan-puan, kami nak buat live setiap hari ini. Hari Sabtu pun kita buat, hari Ahad pun kita buat, cuti umum pun kita buat. Bukan satu perkara yang mudah, tapi ini komitmen kita. Ini komitmen kita untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bagi mereka yang berhajat, sekali lagi nak jadi ahli, komen nak jadi ahli ataupun tinggalkan nombor telefon anda ataupun WhatsApp kami ke nombor 011162179797 ataupun boleh pergi ke www.cepatquran.com. Ini ada yang ayat yang lalu di atas itu ada laman web kita, boleh terus buat pendaftaran di situ. Baik sahabat-sahabat, kita berjumpa dalam sambungan bacaan ayatnya esok hari insya-Allah di page Facebook Fatihah Learning Center jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Yang belum lagi like dan follow page, kena like, kena follow page kita insya-Allah. Sesungguhnya yang baik dan sempurna itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang silap dan salah dan kurang itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf, dan saya akhiri dengan hadza wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci, dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi
nama saya kata Jawa, kata roha adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.